Imagine your country is going through a huge political crisis. You have a new leader, and several states have new governments. To add to this, not only is your country facing political crisis, but also economical, health, and defense. And then, the worst thing that could ever happen happens. The coronavirus hits Malaysia. Malaysia was in some serious trouble. But don't you ever underestimate the power of Malaysians. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najib bin Zulkifli. Nombor metrik I1830382. Saya akan membentangkan sebuah tajuk yang diberi oleh Polda, iaitu PKP kesan tingkah laku langsam. Seperti mana yang kita tahu, PKP ini adalah Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dikuatkuasakan oleh kerajaan akibat penularan COVID-19 yang bermulanya di wilayah Wuhan di China. Kita pergi ke slide seterusnya. Ini saya maklumkan bahawa PKP seperti yang telah saya terangkan sebentar tadi, manakala kesan tingkah laku langsang, ini tingkah laku langsang ini adalah tingkah laku yang luar daripada norma masyarakat lah. Maksudnya tingkah laku langsang ni lebih kepada keganasan, pembunuhan dan pelanggaran SOP dan sebagainya. Kita pergi kepada slide iaitu pengenalan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini telah dikuatkuasakan pada 18 Mac tahun 2020. Dan Perintah Kawalan Pergerakan ini telah dikuatkuasakan akibat oleh penularan wabak COVID-19 yang telah melanda negara bermula seawal bulan 12. Namun perintah ini telah dikuatkuasakan pada 18 Mac, iaitu pada bulan Mac pada tahun 2020 akibat terlalu banyaknya kes dilaporkan. Maka kerajaan mengambil inisiatif untuk membanteras penularan wabak ini dengan melaksanakan PKP lah. Di sepanjang tempoh PKP ini dilaksanakan, pelbagai SOP pelaksanaan SOP pencegahan wabak COVID-19 telah diwartakan, di mana pelbagai SOP telah diperkenalkan kepada masyarakat sebagai contoh larangan keluar ke tempat awam, iaitu perintah berkurung di rumah, lepas tu penutupan sektor ekonomi, dan pelbagai lagi lah SOP yang telah diperkenalkan, sepertinya pemakaian pelitup mulut dan pemakaian hand sanitizer di tempat-tempat awam lah. Yang keempat iaitu norma baharu. Seperti yang kita ketahui lah bahawa fenomena ini tidak pernah melanda negara lagi pada saat ini. Jadi ini merupakan satu norma baharu dalam kehidupan masyarakat zaman sekarang, di mana ialah COVID ini mudah tersebar melalui sentuhan, bersin dan sebagainya lah. Jadi pihak kerajaan melaksanakan PKP ini bertujuan untuk mencegah daripada wabak itu terus menular ataupun mengakibatkan, seperti yang kita tahu juga, PKP ini banyak mengakibatkan kematian dan kadar jangkitan pun menunjukkan kadar jangkitan yang tinggi lah dalam masyarakat Malaysia. Justru itu, akibat daripada pelaksanaan PKP, lepas tu perubahan norma dalam kehidupan masyarakat kita, ia telah menimbulkan kerisauan dalam hati masyarakat kita, dalam hati rakyat kita,
Mana seperti yang kita tahu, kata penularan wabak COVID-19 ini boleh membawa kepada kematian. Jadi itu menimbulkan keresahan kepada rakyat kita, memandangkan kata COVID ni belum lagi dijumpai lah vaksinnya atau ubatnya. Vaksinnya dah ada, namun kata ubat untuk menyembuhnya tidak ditemui lagi lah. Dan justru itu, dengan pelaksanaan PKP ini, kata ialah apabila individu kata berubah normanya, kata cuba mengadaptasi kepada norma baharu, jadi berlakulah kata tingkah laku langsang lah sepertinya seorang ahli keluarga yang sebelum ni selalu sering keluar kerja, tetapi memandangkan PKP telah dilaksanakan dan sektor ekonomi telah ditutup sepenuhnya, maka individu yang bekerja ini duduk di rumah, dan itu memberi kata tekanan kepada mereka kerana mereka tidak dapat melakukan rutin harian mereka seperti biasa, dan itu menimbulkan pelbagai reaksi gangguan emosi berlaku. Sebagai contoh, berlakunya penderaan kanak-kanak terhadap kanak-kanak ataupun penderaan rumah tangga lah, khususnya kepada perkara ini sering berlaku kepada suami yang panas baran lah. Apabila mereka duduk di rumah, benda itu mengganggu emosi, dan seterusnya si suami akan melepaskan kemarahan mereka kepada anak-anak atau isteri. Maka isteri dan anak-anak akan menjadi mangsa penderaan lah. Dan timbul juga tingkah laku langsang yang lain, seperti pelanggaran SOP, berlakunya rusuhan dan sebagainya lah, sebab akibat ketidakpuasan. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, seperti yang kita dapat lihat pada slide yang tertera, iaitu macam pelbagai poster dan SOP telah diperkenalkan lah. Sebagai contoh, antaranya larangan untuk merentas negeri dan daerah, di mana individu atau rakyat Malaysia tidak dibenarkan melakukan rentas daerah sepanjang beberapa bulan sehingga tempoh yang diberikan lah. Jadi ini menyekat daripada rakyat Malaysia untuk pulang ke kampung ataupun pergi bercuti ke mana-mana saja. Jadi mereka terpaksa duduk di rumah, dan ini memberikan tekanan kepada mereka kerana mereka tidak dapat melakukan aktiviti seperti bersukan atau jogging atau dan sebagainya lah, kerana kebenaran untuk keluar rumah hanyalah diberikan kepada ketua keluarga untuk mencari keperluan harian lah, keperluan rumah seperti makanan, barangan asasi dan sebagainya lah. Jadi seperti yang kita lihat, adanya gambar sekatan jalan raya, adanya dipasang dawai-dawai kepada kawasan yang berisiko tinggi, iaitu kawasan-kawasan seperti ini dilaksanakan PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, dan pelbagai inisiatif telah dilakukan oleh kerajaan seperti bantuan COVID dan sebagainya lah yang telah digunakan, dan pihak KWSP juga telah memberi kebenaran lah kepada rakyat untuk mengeluarkan simpanan mereka. Kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu pengenalan tingkah laku langsang. Contoh tingkah laku langsang adalah pembunuhan, pertengkaran, dan keganasan tergolong dalam tingkah laku langsang ataupun agresif. Yang bermaksud di sini, sepanjang PKP telah dijalankan, pelbagai tingkah laku langsang telah dilaporkan dalam TV lah, di dalam berita-berita, dalam akhbar, yang melaporkan bahawa penderaan dalam keluarga berlaku, lepas tu tekanan, kemurungan, stres dan sebagainya telah dilaporkan lah. Sebab manusia tidak bebas lagi melakukan aktiviti seperti yang mereka lakukan setiap hari. Dan yang kedua adalah definisi
tingkah laku langsang bermasalah iaitu tingkah laku yang tidak normal dan terkeluar daripada nilai dan norma sosial masyarakat. Daripada definisi yang kita baca sebentar tadi, dapatlah kita lihat bahawa tingkah laku seperti pelanggaran SOP, tidak memakai penutup mulut, tidak mengenakan hand sanitizer kepada tangan selepas keluar dan masuk, tidak mengaplikasikan MySejahtera setiap kali masuk dan keluar daripada premis perniagaan lah. Dan itu tergolong juga dalam tingkah laku langsang yang tidak normal ataupun terkeluar daripada nilai atau norma sosial masyarakat lah. Dan yang ketiga adalah dikenali juga sebagai tingkah laku agresif, adalah niat yang jahat untuk menyakiti orang lain secara fizikal ataupun psikologi. Jika berbalik kepada perintah kawalan pergerakan yang PKP, pelaksanaan ini menyebabkan ramainya ramainya mereka yang bekerja telah dibuang kerja atau hilang pendapatan, lebih-lebih lagi kepada mereka peniaga-peniaga kecil lah yang berniaga di tepi jalan dan sebagainya, yang merupakan pendapatan sumber pendapatan mereka seharian. Jadi apabila mereka tidak boleh berniaga, itu memberi tekanan kepada mereka. Kerana mereka perlu menyara keluarga mereka. Poin yang seterusnya adalah tujuan. Ini tingkah laku ini bertujuan untuk mencederakan orang lain atau diri sendiri dan merosakkan objek di sekeliling. Tingkah laku langsang ini adalah bertujuan untuk menyakiti diri sendiri ataupun orang lain, di mana diri sendiri ini lebih merujuk kepada emosi lah, di mana seorang bapa melakukan penderaan terhadap anak-anaknya akibat gangguan emosi dan tekanan yang teruk lah. Maka adalah merujuk kepada orang lain adalah isteri dan anak-anak menjadi mangsa kepada penderaan yang dilakukan oleh bapa mereka lah. Dan seterusnya adalah merosakkan objek di sekeliling mereka. Seperti yang kita ketahui lah bahawa merosakkan objek di sekeliling ini merujuk kepada vandalism, tapi sebenarnya tidaklah merujuk kepada vandalism semata-mata. Tetapi kalau dalam pergaduhan keluarga sering berlaku, mungkinlah si suami merosakkan TV ke, atau membaling sesuatu kepada TV, atau membaling sesuatu kepada anak-anak dan sebagainya lah. Ataupun ada jenis yang individu apabila dia marah, dia akan merosakkan objek-objek yang di sekeliling mereka lah, sebagai pelepas kemarahan mereka. Dan kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu definisi. Definisi menurut Barrett and Bryan, apa sahaja tingkah laku yang diarahkan ke matlamat untuk merosak, mencelaka, menyakitkan dan mencederakan manusia lain, yang mana manusia lain itu cuba mengelak daripada tindakan dan perlakuan tersebut. Kita beralih kepada seterusnya, iaitu jenis tingkah laku langsang. Slide ini akan mengklasifikasikan jenis-jenis tingkah laku langsang lah. Langsang yang pertama adalah langsang emosi. Tingkah laku langsang yang didorong oleh emosi, yakni marah, dan bertujuan untuk mencederakan orang lain. Tingkah laku langsang emosi ini adalah berlaku kepada diri sendirilah, di mana individu yang melakukan langsang ini. Langsang emosi sebagai contoh adalah seperti perasaan marah dan melepaskan kemarahan itu kepada mangsa lah. Kalau sebagai contoh, kalau anak yang duduk dengan ibu bapa, maka ibu bapa mereka akan menjadi mangsa penderaan mereka lah. Jadi kalau mereka yang sudah berumah tangga, jadi isteri atau suami dan anak-anak akan menjadi mangsa lah, sebagai tempat untuk mereka melepaskan tekanan dan kemarahan tersebut. Sebab itulah berlakunya tingkah laku langsang inilah. Langsang yang kedua adalah langsang instrumental.
langsangan sebagai alat instrumen untuk mengawal mempengaruhi tingkah laku orang lain seperti memukul anak dan menembak pencuri. Uh, langsang instrumental ini lebih kepada mencederakan orang lain lah, ataupun mempengaruhi orang lain untuk melakukan tingkah laku langsang. Seperti yang kita tahu, ramainya rakyat Malaysia yang telah dibuang kerja dan hilang pendapatan, dan ada yang segelintir mereka melakukan jenayah lah, seperti rompakan, kes kecurian dan sebagainya lah. Orang kata untuk mencari sumber pendapatan dengan kaedah melakukan jenayah. Jadi biasanya golongan ini akan terdorong atau akan didorong lah oleh individu-individu lain untuk melakukan bersama, seperti rompakan bersenjata. Biasanya rompakan sebegini berlaku di dalam kelompok, jaranglah berlaku kata secara persendirian lah. Jadi dia lebih kata mempengaruhi orang lain untuk melakukan tingkah laku langsang. Okey, langsang yang seterusnya iaitu nombor 3 adalah langsang sah. Langsangan yang dilakukan secara sah, seperti seorang polis membunuh perompak, tindakan disahkan atau legal oleh masyarakat, kedudukan pelaku disahkan oleh masyarakat. Seperti yang telah kita lihat di dalam berita-berita, kata penangkapan kepada mereka yang melanggar SOP, seperti yang kata individu yang melanggar SOP seperti tidak memakai pelitup muka ditahan dan disaman sebanyak RM1,000 dan sebagainya lah. Jadi tingkah laku polis itu iaitu menahan ataupun menyaman individu yang melanggar SOP itu dikira sah oleh masyarakat kerana mereka mempunyai autoriti ataupun kuasa untuk berbuat sebegitulah. Seperti yang dinyatakan di dalam slide juga, sebagai contoh yang diberi itu polis menembak perompak. Dikatakan menembak itu orang kata bukanlah satu norma yang diterima oleh masyarakat, tetapi disebabkan individu yang melakukan itu adalah seorang anggota polis ataupun tentera, maka tingkah laku itu disahkan kerana tingkah laku itu bertujuan untuk mencegah rompakan atau mencegah jenayah daripada terus berlaku lah. Jadi tingkah laku langsang sah itu telah diiktiraf oleh masyarakat dan ianya orang kata tidaklah menjadi satu masalah kepada masyarakat. Dan poin yang terakhir adalah langsang tidak sah. Kesemua tingkah laku langsang yang tidak diterima oleh masyarakat kemungkinan status pelaku tidak disahkan diterima oleh masyarakat, seperti perompak atau membunuh. Seperti yang saya telah terangkan tadi lah kan, bahawa tingkah laku langsang tidak sah ni dilakukan oleh individu selain daripada polis, tentera, bomba atau mereka yang mempunyai kuasa untuk melakukan tingkah laku sebegitulah, seperti menembak, orang kata, atau memukul atau menahan, seperti polis atau tentera lah. Maksudnya tingkah laku langsang ni sering dilakukan oleh, dianggap jenayah lah. Individu yang melakukan tingkah laku langsang ni dianggap jenayah, seperti perogol, perompak, pencuri, yang melakukan vandalisme dan sebagainya. Okay, sekian pembentangan saya, bahagian saya serahkan kepada rakan saya untuk penerangan seterusnya, iaitu faktor tingkah laku langsang. Sekian, terima kasih. Okey, rentetan daripada PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan sememangnya banyak mempengaruhi individu untuk bertingkah laku langsang. Okey, secara psikologinya individu tersebut mungkin akan menghadapi corak pemikiran yang boleh menjejaskan emosi mereka ketika PKP ni berlangsung lah. Yalah kan, bila PKP kan kita kena duduk rumah, kita tak dapat keluar, kita tertekan sebab tak bebas kan. Okey, terdapat dua faktor yang mendorong kepada tingkah laku langsang ni lah. Yang pertamanya adalah faktor kendiri, di mana elemen pertama adalah hormon. Okey, dalam sistem endokrin iaitu hormon dan bercampur dengan kromosom, lebih lagi hormon
testosteron, iaitu hormon lelaki lah, di mana kelebihan hormon ini adalah untuk merangsang seseorang untuk bertingkah laku langsang. Jika terlebih hormon kelakian tersebut, maka seseorang itu akan bersikap langsang lah. Seperti contoh kan, bila PKP ni seorang ayah, iaitu lelaki, kena buang kerja, sememangnya dia akan terdorong untuk bertingkah laku tersebut, bertingkah laku langsang. Bila kena buang kerja, dia tak dapat bagi anak-anak dia makan, duduk rumah saja, tak dapat nak bagi nafkah yang cukup untuk anak-anak. Itu akan mendorong beliau untuk bersikap sebegitulah. Okey, yang kedua adalah otak, di mana dalam bahagian otak, sistem limbik dikenali sebagai amigdala. Okey, sekiranya amigdala ni dirangsang oleh seseorang ataupun dia terangsang oleh keadaan, maka seseorang tersebut akan bertingkah laku langsang lah. Okey, lebih-lebih lagi dari musim PKP kan, ramai orang yang mudah stres, mudah tertekan bila duduk rumah ramai-ramai, tak terkawal. Dia memang akan menimbulkan pelbagai reaksi ataupun pelbagai perkara negatif lah oleh seseorang tersebut. Okey, yang ketiga pula adalah jantina. Sekiranya ditanya individu mana yang lebih akan bertingkah laku langsang ni, sama ada lelaki atau perempuan, memang tidak dapat dikatakan secara tepat lah, selagi tidak mempunyai halangan sosial, disebabkan dua-duanya boleh bertingkah laku tersebut apabila dirangsang oleh satu perkara. Tapi secara stereotipnya perempuan lah, sebab perempuan kan bersifat lebih penyayang, lembut dan sebagainya lah. Tapi itu tidak tentu jugalah di atas individu tersebut. Okey. Okey, faktor kedua adalah mengenai emosi dan juga situasi. Okey, yang pertamanya merupakan kekecewaan, di mana tingkah laku langsang ni boleh terjadi apabila seseorang tersebut memendam permasalahan yang dihadapi dan juga mempunyai rasa kecewa yang sangat besar. Contoh kan, bila PKP ni ramai yang kena buang kerja, so tak dapat nak cari nafkah, tak dapat nak bagi nafkah kepada anak-anak, contoh yang jaga ibu bapa. So semua benda akan menjadi negatif bila kita dalam permasalahan yang besar, lebih-lebih lagi bila kita memendam. Okey, situasi tersebut juga sangat sukarlah untuk dihadapi kan, bila kita nak beritahu keluarga, dan akhir sekali kita akan memendam, dan itu sememangnya akan membawa kepada individu tersebut untuk bertingkah laku langsang, sebab permasalahan yang dihadapi tersebut tidak diluahkan, dan bila dipendam sendiri, lama-lama akan terjadilah tingkah laku langsang. Bila kita tak cuba beritahu orang apa masalah kita, apa yang kita rasa, bila kita pendam sendiri, dia lama-lama bila pendam, dia memang makan dalam lah, dia sukar untuk kita luahkan dan memang tak akan selesai. Okey, yang kedua pula adalah reaksi kesakitan. Okey, manusia ni memang marah apabila dirinya disakiti atau merasa sakit. Emosi marah ni boleh mendorong manusia untuk bertingkah laku langsang lah. Lebih lagi ketika PKP ni kan, ramai orang yang stres bila kena duduk rumah, tak boleh keluar. Bila stres ni memang kita tak boleh nak ada tekanan lain, ataupun bila kita ada tekanan lain, dia memang akan merangsang kepada tingkah laku langsang tersebut. Contoh, bila duduk rumah ramai, lebih lagi adik-beradik ramai kan, berebut remote, sedangkan benda tu perkara kecil, tapi bila berebut benda kecil, kita dah ada masalah, kita ada tekanan, lama-lama benda tu akan menjadi sesuatu yang besar dan akan mencetuskan pergaduhan, dan pergaduhan ni kebanyakannya dicetus oleh tingkah laku langsang tersebut lah. Okey, yang seterusnya adalah persekitaran fizikal, di mana rangsangan fizikal ni berperanan untuk mendorong seseorang bertingkah laku langsang. Seperti contoh kan, bila terjadi PKP ni, semua orang kena duduk rumah, semua orang tak boleh keluar, semua orang stres sebab tak bebas. Jadi individu ni akan bertingkah laku langsang apabila dia terkurung dalam rumah. Dia dalam keadaan yang sesak, walaupun tak ramai orang, tapi bila kita duduk dalam persekitaran yang sama untuk 2-3 bulan lamanya, kita tak boleh nak keluar,
Jadi memang akan rasa stres negatif dalam diri kita sehingga mendorong kepada tingkah laku langsang tersebutlah. Okey, jadi itu sahaja penerangan daripada saya mengenai faktor dalam mendorong tingkah laku langsang. Jadi saya serahkan kepada rakan sekumpulan untuk beliau menjelaskanlah mengenai bahagian beliau dalam tugasan ini. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Anas bin Azman, nombor matrik I191037715. Okey, untuk bahagian saya akan menerangkan berkaitan dengan kesan-kesan tingkah laku langsang. Okey, seperti mana yang kita tahu, tingkah laku langsang ni adalah tingkah laku yang agresif dan merupakan tingkah laku yang lumrah yang berada di sekitar kita. Okey, terdapat banyak kesan negatif tingkah laku langsang sama ada terhadap diri pelaku itu sendiri, mangsa, keluarga, masyarakat dan negara. Okey, kesan tingkah laku langsang yang pertama adalah kesan terhadap diri pelaku itu sendiri. Okey, poin yang pertama adalah cenderung untuk melakukan jenayah. Okey, remaja yang melakukan tingkah laku langsang ni akan terbawa dengan tingkah laku ini sehingga dewasa. Akibatnya mereka akan cenderung untuk melakukan jenayah. Sebagai contoh, jika seorang remaja itu membuli pelajar lain semasa zaman persekolahan, mereka akan cenderung untuk melakukan atau mencederakan isteri mereka pada masa akan datang. Okey, poin yang kedua adalah masa depan remaja tersebut akan musnah atau masa depan mereka akan rosak. Okey, kemungkinan mereka akan mempunyai rekod buruk dan ini boleh menyusahkan mereka untuk melanjutkan pelajaran dan mendapatkan kerja yang baik. Okey, poin yang ketiga adalah mereka akan dipandang rendah. Sebagai contoh, keluarga, rakan-rakan dan masyarakat akan memandang rendah kepada mereka yang melakukan tingkah laku langsang ini dan ini boleh menyebabkan mereka kurang didekati oleh masyarakat. Okey, akibatnya pelaku ini akan merasakan bahawa diri mereka dipulaukan oleh masyarakat dan ini akan mengganggu emosi mereka. Okey, seterusnya mereka yang melakukan tingkah laku langsang ini adalah kesannya mereka akan berasa angkuh dan merasakan diri mereka hebat dengan perbuatan mereka tu. Okey, seterusnya untuk kesan terhadap mangsa pula adalah yang pertama, mangsa tu akan sentiasa berada dalam ketakutan. Okey, kebiasaannya mangsa tingkah laku langsang ni menanggung kesan yang lebih mendalam sama ada dari segi emosi ataupun fizikal. Okey, dari segi emosi, mangsa tingkah laku langsang ini akan berada dalam ketakutan dan juga ingin membalas dendam terhadap apa yang telah mereka alami. Seperti mangsa buli, mereka akan membalas dendam terhadap orang lain demi mengembalikan harga diri mereka tu. Okey, seterusnya mereka juga akan kehilangan keyakinan diri. Membiarkan diri mereka diperlakukan apa sahaja, sanggup melakukan sesuatu demi membahagiakan orang lain dan mereka tidak mahu ke sekolah dan sebagainya. Okey, seterusnya bahkan ada juga yang sanggup mencederakan diri sendiri kerana merasakan diri mereka tidak berguna. Okey, seterusnya poin yang ketiga adalah mangsa ni akan takut untuk bergaul dengan masyarakat sebab mereka rasa diri mereka ni tidak berguna kerana menjadi mangsa terhadap tingkah laku langsang ni. Mereka akan berasa takut dalam perasaan diri mereka tu. Okey, selain itu kesan terhadap mangsa juga, mangsa akan merasakan ketidakstabilan emosi dan boleh menjejaskan tumpuan mereka dalam pembelajaran. Okey, seterusnya untuk kesan terhadap masyarakat pula.
Okey, walaupun hanya segelintir yang melakukan tingkah laku langsang ni, namun ia boleh memberi kesan yang besar kepada masyarakat. Masyarakat yang melakukan perbuatan ini akan dipandang rendah oleh masyarakat lain dan dianggap tidak beradab dan kekurangan nilai murni. Okey, selain itu, dalam kesan tingkah laku dalam masyarakat, masyarakat juga akan hidup dalam kebimbangan. Sebagai contoh, ibu bapa akan risau tentang keadaan anak-anak mereka sama ada di sekolah kerana takut anak mereka tu menjadi mangsa dan terjebak dengan melakukan tingkah laku langsang. Okey, seterusnya yang terakhir adalah kesan terhadap negara. Okey, kesan terhadap negara seperti mana kita tahu, kesan terhadap negara ni orang kata negara kita ni boleh dipandang rendah oleh negara lain kerana perbuatan-perbuatan rakyat-rakyatnya tidak baik. Ia boleh menjejaskan sektor pelancongan kerana pelancong daripada luar negara takut untuk datang ke negara kita disebabkan oleh rakyat-rakyatnya yang melakukan tingkah laku langsang atau tingkah laku yang agresif. Okey, itu saja untuk kesan-kesan tingkah laku langsang. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika Binti Muhammad Azmi. Nombor matrik I182031994. Saya akan membentangkan tentang solusi kepada tingkah laku langsang. Okey, yang pertama adalah ketahui fakta. Kebiasaannya, otak mudah tertekan dan terganggu apabila menghadapi situasi yang tidak diketahui dan tidak pasti seperti COVID-19. Fakta diperlukan supaya otak boleh merancang, bersedia dan menyelesaikan masalah. Namun perlulah merujuk kepada yang sumber yang boleh dipercayai dan tepat. Yang kedua adalah tumpu kepada maklumat yang ingin diketahui untuk tindakan berikutnya. Atasi pemikiran negatif dengan memperoleh maklumat yang tepat untuk melakukan aktiviti yang berfaedah. Buat senarai tugas kerana tindakan ini mampu membuatkan rasa lebih bertenaga dan selamat. Okey, yang ketiga adalah rutin. Cara yang terbaik untuk mengekal tenang dan berfokus ialah mengekalkan rutin harian seperti bersenam, makan, membaca buku dan tidur. Aktiviti ini dapat mengelakkan kebosanan, keresahan dan berfikir secara berlebihan. Okey, yang seterusnya adalah menapis maklumat. Pilih maklumat yang berkualiti dan diperlukan saja bagi mengelakkan terdedah kepada maklumat yang tidak tepat dan akhirnya mengganggu emosi. Yang kelima adalah hubungan sosial, iaitu dengan memperkukuhkan hubungan sosial dengan ahli keluarga dan rakan kerana ia dapat mengurangkan tekanan sekaligus meningkatkan tahap kesihatan. Hubungan ini boleh dipereratkan menerusi panggilan telefon dan komunikasi menggunakan internet seperti yang kita selalu guna adalah WhatsApp. Apa lagi? Facebook dan sebagainya lah. Yang seterusnya adalah badan dan minda sihat. Tidur yang mencukupi, diet yang sihat dan senaman adalah penting untuk menguatkan sistem imun badan bagi menghalang tekanan dan gangguan kebimbangan. Okey, dan yang terakhir adalah ketenangan. Melakukan aktiviti yang memberikan ketenangan, sama ada menerusi senaman pernafasan, mendengar muzik, memasak, berkebun dan sebagainya kerana dapat mengurangkan tekanan serta berasa lebih tenang. Ini merupakan antara perkhidmatan psikologi yang disediakan semasa PKP yang dilakukan, yang diusahakan oleh KKM bersama Kementerian Wanita dan Masyarakat. Yang boleh kita lihat adalah antara poster-poster yang dikeluarkan untuk menawarkan khidmat psikologi yang mana masyarakat boleh call
nombor-nombor di atas untuk mendapatkan khidmat daripada petugas psikologi. Seterusnya adalah peranan kaunselor semasa PKP. Sejak pandemik COVID-19 menular dan tempoh PKP dikuat kuasa mulai pertengahan Mac 2020, ramai kaunselor telah pun berada di barisan hadapan pada lapisan kedua untuk memberikan bantuan psikososio emosi kepada semua pihak yang memerlukan sokongan. Seperti yang kita tahu, ramai masyarakat, ramai orang yang terjejas dari segi sumber pendapatan, kehilangan kerja. Perkara ini telah menjejaskan emosi mereka dan sekaligus telah menyebabkan tingkah laku langsang ini berlaku, sepertinya penderaan kanak-kanak, keganasan rumah tangga, bunuh diri dan sebagainya. Khidmat ini diberikan dalam bentuk bantuan psikologi dan emosi, sesi kaunseling krisis, aktiviti bimbingan dan sebagainya. Sekian, terima kasih.